nazarta ila ma allafahu a'immatud din minal kutubin nafi'ah lam tara syai'an minha ajma'a li hadhihi al-ulumi an-nafi'ati min kutubi al-imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala misal al-ihya wal arba'in fil usuluddin wa minhajul abidin wa bidayatul hidayah wa hadza ya'rifuhu man ta'ammalahu wa ahsana an-nazar min ahli al-haqqi wal insaf wa arbabil basair fi ad-din wa ma yunkiruhu illa ghabiyyun jahilun aw rasmiyyun mutajahil qad ghasha nafsahu wa ghafala an ma'adihi fa innahu ta'ala bi fadlihi yulhimuna rushdana wa yu'iduna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa la haula wa la quwata illa billah. Artinya kemudian daripada itu bahwasanya apabila engkau tilik kepada barang yang dikarang oleh a'immatud din, yaitulah ulama ahli sufi di kalangan arifin billah, yaitulah daripada segala kitab yang memberi manfaat pada agama di dalam akhirat, nescaya tidak engkau melihat akan suatu yang terlebih menghimpunkan bagi segala ilmu yang memberi manfaat daripada segala kitab Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimallahu ta'ala. Ya, maknanya karangan Imam Ghazali ini satu karangan yang luar biasa lah, mendapat sambutan daripada ulama-ulama besar. Ya, di antara satu kelainan Imam Ghazali ialah dalam kitab Ihya dan diterjemah kitab kita ni. Bab Ihya itu besar, ringkaskan jadi Mukhtasar Ihya, kemudian diterjemahkan. Yang kita pegang ni ialah terjemahan daripada Mukhtasar Ihya Ulumuddin, diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Jadi kalau kita lihat dalam kitab dia ni, susunan dia ni, kelainan dia ialah dia menghimpunkan 3 ilmu sekali. Ya, di pangkal ilmu usuluddin, di tengah ilmu fiqh dan di hujung ilmu tasawuf. Kalau kita ulama lain, kalau ilmu fiqh daripada awal sampai akhir. Ya, kalau nak ngaji usuluddin buka kitab lain pula. Kalau tasawuf cari kitab lain pula. Ya, Imam Ghazali tak dikumpul satu kitab dia terus 3 sekali dimasukkan. Kalau Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari pula, dia punya kelainan pula lain. Dan hikam Ibn Atha tu tak pernah dibuat orang lain. Dia punya cara dia apa? Dia kumpul di belakang. Ya, tamat dia kita hikam Ibn Athaillah As-Sakandari, dia akan buat munajat. Dalam munajat Ibn Athaillah As-Sakandari, dia ambil semua isi kandung hikam daripada awal sampai akhir, dia masuk ke dalam munajat, dia kumpul kat situ lah. Ya, itu style dia lah. Kemudian daripada bahawasanya apabila engkau tilik, kata tuan pengarang, kepada barang yang dikarang oleh a'immatud din, iaitu ulama ahli sufi, iaitu daripada segala kitab yang memberi manfaat pada agama dalam akhirat, sehingga kau tilik, kau lihat akan satu yang terlebih menghimpunkan bagi segala ilmu memberi manfaat daripada segala kitab Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, iaitu seperti kitab Ihya Ulumuddin dan Arba'in fil Usuluddin, Minhajul Abidin, itu karangan akhir sekali, dan Bidayatul Hidayah. Ya, kalau dalam Jawi dia Hidayatul Salikin. Dan sekalian yang mengetahui akan dia oleh orang yang memikirkan akan dia dan melihat di dalam daripada ahlil haq dan ahlil insaf, yakni orang yang adil dan orang yang mempunyai mata hati di dalam agama, dia akan lihat satu kelainan besar dalam karangan Imam Ghazali. Dan tiada mungkir, mereka tidak ingkar akan demikian, melainkan orang yang dungu lagi jahil itu, atau ulama rasmi yang mutajahil, iaitu ulama ahli zahir yang tidak mempunyai akan dirinya, yang telah memperdaya akan dirinya dan lalai dari bertempat kembalinya negeri akhirat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan anugerahnya memberi ilham akan kita, akan petunjuknya, dan memeliharakan akan kita daripada kejahatan diri kita itu nafsu kita, dan daripada kejahatan amal kita, iaitu daripada kerosakan dia. Ya, dan tiada daya daripada menjauhkan maksiat, tiada kuat membuat taat melainkan dengan pertolongan Allah Taala juga. La haula wala quwata illa billah.
Itu isyarat nak suruh kita apa tu? Penghujung perjalanan kita mesti duduk dalam makam khawqalah. Mana mematikan pandangan kepada khalqiyah, pada makhluk, menghidupkan pandangan terus kepada Khaliq, iaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam kitab Hikam Ibnu Ruslan, ya, dia buat ibarat agak pelik sikit bunyi dia. Tapi makna itulah. Dia kata iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Dia punya bunyi lain sikit tuan. Iza kharajta anka, bila engkau keluar daripada diri engkau, faqad wasalta ila Allah, maka sampailah kamu kepada Allah. Kita dengar lain macam bunyi kan. Keluar daripada diri, macam mana keluar daripada diri? Jadi kadang-kadang ilmu sesat dia bawa benda ni kat kedai kopi, dia lelong pening kepala orang. Dia kata kau dah keluar daripada diri kau, kata. Dia kata keluar macam mana? Kau punya amalan tak ada lagi, kosong gitu. Wah, padahal dia pun tak faham. Dia segegar. Ini ada juga tentang ilmu segegar ni. Dia segegar ke kedai kopi, pening kepala orang, ya. Sebab lapar dia pelik-pelik kan. Apabila engkau keluar daripada diri engkau, baru engkau sampai kepada Tuhan. Nak keluar macam mana? Ni kat masjid surau tak ada ajar. Wah. Akhir dia dia goreng kita habis tu. Lepas tu tak payah semayang. Nama bahan sesat tuan-tuan ni. Banyak ni. Dia meniru-niru kalam ahlillah, ahli sufi kalam, dengan dia tak faham. Maksud itulah. Maksud dia kita duduk dalam martabat apa? Makam la haula wala quwata illa billah. Itu maksud dia kata keluar daripada diri. Apa makna keluar daripada diri? Keluar daripada memandang diri kita punya haul dan kuah. Matikan pandangan haul, daya upaya kita dan kekuatan kita. Kita matikan apa? Dalam memandang haulillah wa quwwatillah. Itu maksudnya. Jadi kita pandang ni kebesaran Tuhan, kudrat Tuhan, hilang kudrat makhluk. Kita pandang di iradah Allah, hilang iradah makhluk. Itu maksud dia. Ya, itu maksud keluar. Bukan maksud keluar nak keluar jasad terbang mana pula. Ya. Mana kita matikan sifat makhluk dalam memandang sifat Allah Ta'ala. Bila dapat mati tu? Bila kita pandang yang besar. Gunung Ledang tinggi bukan? Tapi akan hilang. Bila? Bila kita letakkan dia di kaki Gunung Everest. Habis. Kan? Gunung Ledang nampak tinggi. Kita angkat dia letak kat kaki Gunung Everest, hilang tu. Tak nampak hilang. Sebab telah dimakan oleh ketinggian gunung yang lebih tinggi. Begitulah maknanya. Jadi maknanya bila kita nak hilangkan dia, bila kita pandang kebesaran Tuhan, ya, syuhud, pandang batin hati kita kebesaran Tuhan, maka hilang kebesaran makhluk. Kita pandang kuwah Allah Ta'ala, hilang kuwah makhluk. Kita pandang ilmu Allah, hilang ilmu makhluk. Kita pandang keberadaan Allah, maka hilang keberadaan makhluk. Itu dipanggil fana billah. Itu dalam istilah sufi akan dibahas. Maksud fana itu apa? Iaitulah menghilangkan pandangan dalaman, bukan pandangan luaran ya. Itu kadang-kadang kalam sufi dia orang pening. Dia kata la maujud illallah. Tiada yang wujud melainkan Allah. Dia kata ni banyak wujud macam tak ada pula. Bukan luar, dikira dalam kan. Pandangan, perasaan hati kita tu. Bila dia lampau tu, bila dapat satu kejutan kuatan dalam. Sama ada kuat sangat takut dia ataupun kuat sangat mahabbah dia. Kalau orang rindu kuat kan, dia kata tak ada lain melainkan kau je. Wah. Enggak, sebab apa tu? Rindu, mahabbah dah kuat dengan Tuhan. Kalau dengan orang pun juga. Kan? Kita kata apa tak ada, dia je dia kata. Padahal orang lain ramai. Maksud dia apa tu? Bila dia sampai satu sentuhan makrifat dengan Tuhan, maka hilang yang lain pada pandangan, ya, dalam dia tadi. Itu maksudnya. Dan kata Syekh Ibnu Ubbad rahimahullah ta'ala dalam Syarah Hikam, ia nakal, mana dibuat sedutan daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari. I'lam annal ilma haitsuma takarrara fil kitabil aziz was sunnah innamal murad bihi al ilmu nafi' alladhi tuqarinuhu al khasyah wa taqtanifuhu al makhafah. Qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al ulama'u. Fatabayyana anna al khasyata tulazimul ilm wa fuhima min hadha anna al ulama'a innama hum min ahli al khasyah wa kadzalika qauluhu ta'ala wa qala alladhina utul ilma, surat al-Qasas ayat 80, warasikhuna fil ilmi, surah al-Imran ayat 7,
wa qul rabbi zidni ilma, surah Taha ayat 114. Wa qala sallallahu innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi. Wa qala sallallahu al ulama'u warasatul anbiya. Wa qala sallallahu talabul ilmi takaffarallahu ta'ala bi rizqi. Innamal muradu bil ilmi fi hadzal mawatin al ilmun nafi'. Kemudian ketahui olehmu, kata Imam Ghazali, bahawasanya kelebihan ilmu yang berulang-ulang disebut di dalam Al-Quran yang aziz, yang mulia, dan dalam hadis Rasulullah SAW, hanya sesungguhnya dimaksudkan dengan dia, dengan ilmu itu ialah al-ilmu nafi', mana ilmu yang memberi manfaat. Mana sifat dia ilmu yang memberi manfaat? Yang menyertai akan dia gerun, takut akan Allah Ta'ala. Lagi dia belajar, makin rasa perasaan hati dia tu takut dengan Tuhan, gerun dengan Allah Ta'ala. Ya, itu panggil ilmu tu memberi manfaat. Kalau tidak ada kesan dalaman dia, itu ilmu tak ada memberi manfaat. Ya, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'dah. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi takut dia tak bertambah, maka dia tak bertambah melainkan jauh. Ini bahaya. Lepas tu kita kena cek balik tiap-tiap kali ilmu tu, kita tengok ada tak dia membuahkan kehasilan sifat dia. Ilmu yang nafi' dia akan membawa perasaan gerun dengan Tuhan, kasih dengan Allah, haibat dengan Tuhan. Tu dia punya sifat. Kalau tidak, bermakna dia tak dapat manfaat. Ibarat gula, sifat dia apa? Manis. Tiba-tiba gula kita beli satu karung, kacau-kacau tak ada manis, tawar je. Bila tu pergi buang je lah. Dah hilang sifat ni. Ya? Atau garam. Ya, kita masak apa tu tawar. Aku dah masuk garam segenggam tawar. Rupa garam dah hilang masin. Maka manfaat garam masin, manfaat gula manis, manfaat ilmu khasyah. Ya, ilmu tu manfaat dia kena ada wujudul khasyah di batin. Dalam batin ada gerun. Ya, itulah yang menyertai akan dia takut akan Allah Ta'ala. Dengan dia ada ilmu tu menambahkan apa? Kesedaran dia. Apa makna takwa? Dijunjung perintah Tuhan, dijauh larangan Allah Ta'ala. Rasa terbuka, mudah dia beramal, mudah dia melaksana perintah Tuhan, mudah dia meninggalkan larangan Tuhan. Itu tanda tu, cantik lah tu. Ada dah sifat dekat dia. Ilmu tu ilmu yang besar, yang ada manfaat dia. Sebab tu ilmu ni benda besar tu ni. Man yuridillahu khairah yufaqih fid din. Man yuridillahu khairah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapat kebaikan dunia baik, akhirat baik, yufaqih fid din. Tuhan beri dia kepahaman agama. Maknanya orang yang Tuhan nak pilih jadi baik, maka Tuhan pilih dia mencari ilmu, mendapat ilmu dan beramal dengan ilmu. Kalau sekiranya Tuhan tak pilih dia, Tuhan tak, dia nak duduk jadi ilmu tak boleh. Orang kata dia susah, dia senang bawa lain. Ya, semua kemudahan dia ada. Kan? Orang ada 1 biji kereta, rumah dia kereta, macam Yuska 10 biji ni. Contohnya. Mana benda ni bukan maknanya benda mudah, tapi pilihan. Bila Tuhan pilih aja, dia akan dapat. Ya, yufaqih din, Tuhan beri dia kefahaman. Ya, dia rasa seronok, rasa minat, Tuhan gerakkan hati dia. Semua kurnia daripada Allah Ta'ala. Yufaqihu fid din. Itu syarat diletakkan dalam hadis Rasulullah SAW. Sebab tu kita wajib bersyukur banyak bila Tuhan jadikan kita ni ahli ilmu. Ahli yang suka, maknanya memperkasakan akan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab banyak di sana kelebihan yang besar. Dan melengkapi akan dia rasa haibah. Ya, takut bawa. Kalau haibah ni lagi tinggi kan, gerun yang cukup kuat. Sebab kelebihan dia, kalau tengok orang ada haibah khasyah ni, dia dah, orang panggil apa tuan, pick up itu laju. Ya. Kalau kereta dia ada tebur je. Pada sup dia pergi kan. Dia pick up dalam tu, sebab dalam pagau kan, empat kaki kita nak lompat tu tergagak-gagak kan. Tapi kalau polis kejauh agak lepas dah. Lepas kan.
Dia main judi, kali poli kejauh dia lari 4 zam, 4 pagi lepas. Kalau biasa nak lompat tergagak-gagak, lompat takut tu syuk lepas. Satu tuan guru saya ceritakan, seorang tu dia belaga ayam. Bila poli kejauh dia kepit ayam kan, dia lompat pagau sampai rumah tengok tinggal peha je, rupa ayam sangkut ni. Dia jadi tak perasan ayam tu sangkut sebab terlampau takut. Ni takut ni kita nak letak kat Tuhan. Ya, baru dia dapat ibadat tu lain macam rasa dia, sedap, laju. Ya, tu takut. Kalau satu lagi lawan dia pula cinta, syauk. Dia syauk dengan Tuhan tu, ibadat dia lain, power dia ada kan. Sedap. Batu Imam Syafi'i boleh khatam Quran satu hari sekali. Ya, dicit Rasulullah si Zainal Abidin. Dia gelarkan Zainul Abidin tu sebab dia semayang satu hari 1000 rakaat. Kita semayang 20 rakaat tarawih pun dah bengkok kan. Cari cik 8. Cik surah baca Inna Ataina. Sebab apa tu, power dalam tak kuat. Dia power dalam, sebab ilmu tasawuf dia bincang dalam supaya enjin dalam dia kuat. Ya, enjin dalam dia kuat, lepas sebenarnya. Nah. Dia bila ada mahabbah dia dengan kekasih dia, apa dia tengok semua dia ingat. Apa yang ada alaqah. Ya. Dia tengok bapak, dia ingat kawan. Dia tengok bumbung rumah pun jadi gila dia tu kan. Sebab apa? Benda tu dah ada. Sebab tariquna tariqul mahabbah. Kata a'immah sufiyah, para arif billah, jalan kami ni membina mahabbah, jalan yang kuat cinta dengan Tuhan. Sebab ibadat bila tak ada mahabbah, orang panggil apa? Cerai, itu cerai, tawau. Mayang itu. Tapi bila ada tarikan dalam tu, dia dah mula kenal Tuhan lain. Kesedapan dia, asyik dia tu, atau dia buat tu 20 rakaat pun saja, ringan. Sebab apa? Dalam dia lancar. Sebab tu kereta pun kalau kita tak servis boleh kan. Biasanya kalau kita sebenarnya tengok dekat workshop, tengok enjin jam, jumpa jam bawa, perempuan bawa, gua pun tak servis. Sampai minyak tu kering dia kerja, dia pakai tekan jalan. Kalau kita tak servis masalah. Sebab tu dia orang budak muda kan, yang kaki lari motor dia nak sedap kereta semua kan, dia jaga benda tu. Ya, minyak spesial dia pakai, alat semua dia ganti sedap, pada tekan berdesuk pergi. Begitulah sufiah, dia jaga dalam. Ya, jaga dalam. Pick up dia kalau semayang, dia angkat takbir, zap dia pun mi'raj dah hati dia hadrat Tuhan. Kita belum rokok 3 pasar raya pergi kan, Maidin, disco. Belum rokok ni dah mengayau. Sebab apa tu? Dalam. Punca semua dalam. Sebab tu Nabi kata dalam selesai, semua selesai. Inna fi jasadi bani Adam mudghah, iza saluhat saluhat sairul jasadu kullu, wa iza fasadat sairul jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Dalam jasad anak Adam ada seketul daging. Bila dia baik, semua baik. Bila dia rosak, semua rosak. Apa dia? Hati. Itulah dia. Sebab tu ulama sufi dia fokus benda tu. Benda ni settle, lain semua settle. Ya? Itu dia pembersihan dalaman. Yang katakan gerun, khasyah, hati. Takut, kat mana duduk dia? Hati. Cinta, kasih, kat mana duduk dia? Semua dalam. Semua pakaian dalam. Ya? Tinggi martabat sebab dalam. Rosak dia pun dalam juga. Kalau kita tengok kerosakan berlaku semua dalam internet. Yang jadi kufur sebab tamak siapa dia? Karun. Kan? Dia tamak. Kalau turun ayat zakat, dia tak nak keluar. Dia kata yang Musa ni kau reka ayat Tuhan. Dah mula. Sebab apa tu? Tamak. Tamak duduk kat mana? Dalam. Hasad. Siapa jadi kufur dengan hasad? Ulama Bani Israel. Dia tak nak ceritakan Nabi punya sifat, dia pusing ayat. Sebab apa tu? Hasadan min indihim. Hasad yang ada dalam batin hati dia. Hasad tu keluar mana? Dalam. Semua kata cek balik, semua benda dalam. Naik tinggi pun ke dalam, rosak besar pun ke dalam. Ya. Sebab enjin kita dia penting enjin. Enjin ni kita jaga betul-betul, insya-Allah perjalanan dia laju. Ya. Dia bawa pun sedap, ya kan, tak ada senggut-senggut. Ini bawa 3 silinder. Rongga. Dia nak bagi lancar, ini dia. Dan hanya senyap mereka takut akan Allah Ta'ala itu daripada hamba dia, ulama. Mana orang yang mengetahui akan Allah Ta'ala, yang makrifat ke Tuhan, itu golongan ulama. Sebab tu dia punya pengenalan lebih tinggi. Lagi dia kenal, lagi dia takut. Itu keadaan. Sebab nak meningkatkan pengenalan daripada ilmu yakin kepada ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Lagi tinggi. Kalau dia tak kenal, dia tak takut pun kan. Ya, sebab awal agama mesti kenal Tuhan. Dia duduk bandar. Nama ular pun dia tak pernah dengar.
Agak-agak kita bawa dia pergi dalam hutan, ular tedung bangun nak patuk dia, dia lari tak? Dia tak lari kan, dia tengok, apa benda, lawa dah. Batik-batik dia kena macam kain batik. Ular pun patuk habis tu. Sebab dia tak kenal. Kalau tak kata kenal, nama ular dia tak ada dengar. Kalau sekurang-kurang pun dia berkawan dengan orang kenal. Budak dia tak kenal ular, tapi dia berkawan, dia ikut bapak dia. Bila bapak dia lari tak? Kurang-kurang pun dia lari. Sebab bapak dia lari, dia ikut. Itu maknanya. Itu maksud apa? Pengenalan adalah benda yang paling penting. Ya. Bila dia kenal, dia tahu. Dia nak takut ke, dia nak cinta ke, mesti bertapak kepada pengenalan. Maka pengenalan pula mesti kita tingkatkan dari satu peringkat ke satu peringkat. Kan? Awak kenal datuk ni? Kenal. Mana kenal? Saya sekampung. Awak kenal datuk ni? Kenal. Mana kenal? Saya jiran. Oh, dekat lagi kan. Tanya awak kenal? Saya anak dia. Oh, lagi dalam rumah. Kan? Katanya apa? Saya isteri dia. Oh, lagi dekat. Ini pengenalan tu tak sama. Dia kenal sebab di sekampung. Yang ni kenal sebab jiran. Yang ni kenal dalam rumah. Itulah maksudnya. Ya, pengenalan dengan Tuhan tu. Kenal dengan ilmu, tahu Tuhan melihat. Kalau naik atas lagi, dia tahu, dia terasa Tuhan lihat. Tahu Tuhan lihat dengan terasa Tuhan lihat, dia lain. Bila rasa tu zauq, dia rasa. Dia berjalan kita rasa Tuhan pandang dia. Lain. Dengan sekadar tahu tapi dia tak rasa, lain. Itu sebab pembinaan ni kat mana rasa duduk? Batin, dalam. Sebab tu kita kena bersihkan dalam. Bila bersih dalam, dia akan dituangkan tapak-tapak dia bersih, Tuhan akan tuangkan. Dia panggil fuyudat, ma'arif dan sebagainya. Maka menyata ia akan bahawasanya takut itu melazimkan ilmu. Mesti ada kepahaman. Dan dipaham daripada ini bahawa ulama itu hanya senya mereka itu akan takut Allah Ta'ala. Demikianlah firman Allah Ta'ala. Iaitulah waqala alladhina na'utul ilmah. Dan berkata orang mempunyai ilmu, firman Ta'ala warasihuna fil ilm. Mereka yang mahir dalam ilmu yang cekap. Pada dalam ayat ni kita tengok warasihuna fil ilmi yaqul, kan? Dalam ayat ni dia keluar dua mazhab dalam akidah itu, ya. Itu pada masalah kita wakaf. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Satu kiraat baca dia wakaf itu. Satu kiraat di wasal. La ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Tidak mengetahui akan ayat mutasyabihah, ayat-ayat yang kita tengok dia tak boleh bukan ayat muhakkamah tapi ayat yang mutasyabihah. Kalau kita tak takwil, kita tak faham, bahaya. Macam contoh dia apa? Yadullahu fawqa aydihim. Tangan Allah Ta'ala di atas tangan mereka. Kata Tuhan menyalahi manusia, tangan ni. Jangan kata tangan macam kita kan, kacau. Sebab ayat lain, dasar dia laisa kamisli syai'. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Makhluk cara dia, Tuhan cara dia. Tiba-tiba ada ayat-ayat yang dipanggil mutasyabihah. Maka di sini kalau kita baca ayat la ya'lamu ta'wilahu illallah, kita wakaf. Tak mengetahui akan ayat mutasyabihah melainkan Allah. Kita stop sini. Ini ulama salaf. 300 tahun dan wafat Nabi SAW. Selepas wafat Nabi 300 tahun dipanggil salaf. Bila salaf dia serah. Macam mana tangan yang layak dengan Tuhan, tak payah tafsir. Ya. Tangan yang bukan macam tangan kita serah Tuhan habis. Kalau ulama khalaf pula ditakwil. Iaitulah tangan dengan mana kudrah, kekuasaan Allah. Ya, dua-dua tu min ahli sunnah wal jamaah, boleh pakai belaka. Tapi nak cerita Quran tu wakaf dia dua kiraat dia dah dapat dua mazhab. Ya, ayat dia wakaf dia dah lain lagi, dia wasal dah lain makna. Kalau la ya'lamu illallah warasihun, tak tahu ayat mutasyabih melainkan Allah dan orang yang rasih, yang cekap macam imam-imam mazhab, kan? Maka dia takwil ayat ni. Maknanya apa? Mereka mentakwil. Jadi ada dua pendapat lah tentang ayat mutasyabihah, ya. Ni kecoh pula duduk tuan duduk atas ni. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Tuhan yang bernama Rahman tu duduk di atas arah. Duduk je kita kan? Habis jawab dia syirik.
Tidak menyerupakan makhluk dengan Tuhan. Kita ni segala sifat yang layak dipakai oleh makhluk, maka fallahu mukhalifun bizalik. Ta'ala mukhalafah ni. Apa yang layak oleh makhluk? Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, kecil, besar, bergerak, diam. Itu semua sifat yakhtasu bil khalaik, yang tertentu dengan makhluk. Maka fallahu mukhalifun bizalik. Ta'ala mukhalafah, tak suka tu. Tuhan dengan cara dia yang maha tinggi, yang keagungan yang maha dahsyat, dia tak ada keserupaan dengan makhluk. Kalau serupa dengan makhluk, nama kita boleh jadi Tuhan lah. Boleh minta borang lah. Borang jadi Tuhan, boleh? Maut. Wa ilahukum ilahum wahid. Tuhan kamu ada Tuhan yang satu. Saya dah pergi dekat Muau tu tadi. Ada satu tempat, dia beramal gitu. Kita pergi bual-bual, kita jolok satu, tanya tentang hakikat diri macam mana Tuhan. Ni saya nak cerita ni. Kita takut-takut, saya berani mengaku kita ni lah Tuhan ni tu. Wah, kacau kata kerja. Dia kata dia Tuhan. Wah, banyak berat kata. Kena report jawab agama dia pekuk. Dia buat ni pandai kan. Dah jawab orang datang, dia buka kitab lain, kitab biasa. Bila orang lain datang, macam-macam dah ni. Habis aku kata dah Tuhan-Tuhan, ramai Tuhan, ramai pula. Mana? Wa ilahukum ilahu wahid. Mana ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan dia, tunggal. Kan? Kalau orang tanya apa sebab kena tunggal? Tak perlu banyak. Dia lain. Sebab Tuhan dengan kita ni serba kelainan. Itu maksudnya. Dalam makna tak sama. Kita makhluk kalau buat kerja, ramai lagi bagus. Cepat siap, ringan. Tapi Tuhan tak boleh. Makna ketuhanan, kalau dua je, batal makna ketuhanan. Sebab dalam ayat Tuhan kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hei manusia, Tuhan kata, antumul fuqara ila Allah, kamu fakir kepada Allah. Mana sifat iftikar kita dengan Tuhan. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah Taala ghaniyun, maha kaya, lagi terpuji. Daripada ayat ini ulama karang beribu kitab membahas masalah ketuhanan. Apa dia Tuhan tu dia? Yang dikatakan Tuhan zat yang iftikaru kullu ma ada ilai. Semua makhluk terikat dengan dia, semua makhluk tidak terlepas daripada dia, semua makhluk tertambat dengan dia, berhajat kepada dia, dan dia sendiri terkaya, tidak berhajat kepada lain. Bila kita nafi la ilaha dengan makna la mustaghnian an kulli ma siwa wa muftakiran ilai kullu ma ada, baru kita isbat illallah. Tiada Tuhan dengan makna tidak ada zat yang dia ni tak berhajat kepada sesiapa. Satu makna. Sebaliknya yang lain